Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Tengku Zafrul dah tak tahan lagi. Nampaknya Tengku Zafrul tidak boleh bertahan lagi dan akhirnya beliau memberikan sebab, dan beliau juga secara tidak langsung nampaknya telah pun memecahkan rahsia besar UMNO selama ini yang ramai orang mungkin tidak tahu. Jadi kekalkan bersama-sama dengan saya dan saya akan kongsikan kepada anda apa sebenarnya punca Tengku Zafrul meletak jawatan sebagai orang besar UMNO di negeri Selangor. Rupa-rupanya Tengku Zafrul pertama dia kecewa macam-macam tak ada pada UMNO Selangor. Apa benda yang tak ada dalam UMNO Selangor kita sama-sama bongkar di dalam video ini. Kekalkan bersama, saya akan kongsi kepada anda semua. Pertama sekali, Tengku Zafrul berkata banyak yang tidak ada pada UMNO Selangor. Itu yang menjadi punca kepada beliau, iaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz. Beliau telah melepaskan jawatannya sebagai bendahari kepada parti itu baru-baru ini. Seperti yang kita tahu, beliau telah melepaskan jawatan sebagai bendahari. Kenapa? Bukankah itu satu jawatan yang cukup besar, cukup penting untuk seorang pemimpin di dalam UMNO? Tapi kenapa? Pertama, beliau berkata banyak kekurangan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, beliau yang juga adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Beliau berkata, UMNO Selangor pertama, rahsia pertama adalah UMNO Selangor telah mencatat keputusan yang sangat-sangat buruk dalam sejarah. Bermula pada bila? PRU 15 pada 2022 yang lalu diikuti dengan pilihan raya negeri PRN kira-kira setahun yang lalu. Teruk betul. Kalau kita tengok kepada realiti keputusan pada ketika itu, pasti anda terus dapat mengetahui bahawa betapa sangat teruk UMNO pada PRU 15 yang lalu. Beliau berkata, beliau mengingatkan bahawa sebenarnya keputusan tersebut menjadi amaran terakhir. Itu merupakan amaran terakhir untuk UMNO supaya berubah dan menyadari realiti. Sekarang ini sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih belum ada apa-apa yang dilakukan menurut beliau. Postmortem pun tak ada. Postmortem mendalam, adakah? Beliau kata tak ada. Kemudian apa lagi? Beliau berkata strategi baru untuk tawan hati rakyat pun tak ada. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh UMNO Selangor? Mana Zahid Hamidi? Mana Zahid Hamidi? Menurut Tengku Zafrul, jika pandangannya untuk mengubah segera keadaan tidak diterima, lebih wajarlah untuk dia melepas jawatan. Dengan kata yang lain, nampaknya, rupa-rupanya, sebenarnya Tengku Zafrul ada memberikan banyak dia punya pendapat, pandangan untuk mengubah segera keadaan yang berlaku. Tetapi nampaknya seolah-olah beliau berkata tak ada pun tindakan, malah dia punya pandangan tidak diterima. Jadi lebih wajarlah, baguslah dia letak jawatan saja daripada terus mendapat pangkat yang besar sebagai bendahari tetapi tak ada apa-apa pun suara dia berkuasa, berkesan tidak pun berkesan. Jadi lebih baik dia letak jawatan sajalah. Untuk melepas jawatan di peringkat negeri, untuk memberi fokus di peringkat pusat, dan pada masa yang sama untuk bahagian Kota Raja yang diketuainya.
Kota Raja. Pada 1 April yang lalu, dikabarkan telah pun disahkan bahawa beliau meletak jawatan. Beliau meletak jawatan dan menyatakan hala tuju UMNO sebenarnya UMNO Selangor dilihatnya tidak sehaluan dengan kepimpinan di peringkat pusat. Apa sebenarnya yang berlaku nih? Takkan Zahid Hamidi di pusat tak sehaluan dengan UMNO di Selangor. Malah katanya perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor bersifat hambar. Sehari kemudian UMNO Selangor telah menafikan dakwaan Tengku Zafrul dan menganggap dia sepatutnya berbincang atau menulis surat secara rasmi terlebih dahulu kepada parti sebelum membuat keputusan tersebut. Inilah yang dia kata, dah tercucuk baru tengada. Dah kena baru terasa. Malah Ketua Penerangan UMNO Selangor sendiri, iaitu Muhammad Zaidi Mat Zain, tidak menolak kemungkinan keputusan yang diambil oleh Tengku Zafrul itu berpunca daripada pengaruh dari pihak ketiga. Inilah tuding-tuding jari. Sendiri punya salah, tudingkan orang lain. Kalau memang itu keputusan Tengku Zafrul dan memang dia nyatakan itulah yang berlaku, apa pula kena mengenai dengan pihak ketiga? Siapa lagi yang kamu mau tuduh sekarang? Dia bagaimanapun tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak ketiga yang dimaksudkan itu. Menurut Tengku Zafrul, untuk mengembalikan kekuatannya, UMNO Selangor sebenarnya perlu untuk mengambil beberapa langkah segera. Pertama, kata dia, UMNO Selangor perlu melakukan ujian sikap ikhlas bagi mengenal pasti perasaan dan denyut nadi rakyat negeri itu secara keseluruhan. Kedua, tambah senator itu, untuk memodenkan organisasi agar bersifat cost efektif, pantas berkomunikasi dan terbuka menerima pandangan daripada akar umbi. Tidak ketinggalan, Tengku Zafrul juga menekankan kepentingan UMNO Selangor untuk meletakkan cadangan dasar sebagai keutamaan, selain memanfaatkan data serta analisis yang tepat. Ketiga, mencari pelapis dengan hati yang terbuka. Ini penting, kerana pada akhirnya organisasi UMNO Selangor itu akan dihakimi rakyat dengan pemimpin yang ditonjolkan, katanya. Tengku Zafrul juga menegaskan bahawa rangka kerja yang bersifat menang-menang dengan rakan-rakan UMNO Selangor perlu untuk dilaksanakan segera. Kelima, dan yang paling penting adalah menurut beliau perlu untuk diterapkan budaya politik yang intelektual baru, fokus kepada penyelesaian dan dasar, buang amalan cah kenting. Katanya, jika kita tak ubah budaya ini, tidak kiralah setebal mana pun pelan visi kita, akhirnya kita akan kekal tanpa kuasa, katanya. Pada masa yang sama, bekas Menteri Kewangan itu juga turut mengingatkan bahawa dia akan tetap komited kepada UMNO Selangor dan Kota Raja, serta mahu parti itu kembali untuk dihormati oleh rakyat. Jadi katanya, jalan itu tidak mudah. Kita perlu bekerja keras, tapi inilah resam perjuangan dan impian yang wajib dilaksanakan. Itulah rahsia-rahsia UMNO yang telah dibongkar oleh Tengku Zafrul, dan beliau juga turut menyatakan bagaimana sepatutnya untuk UMNO hidup semula. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya kehilangan ataupun kegagalan rayuan kes Batu Putih ini dipertahankan oleh Mahathir pada tahun 2021 bulan Oktober ya. Dr. Mahathir memberikan alasan yang cukup tak tahulah lucu kah apakah, saya pun tidak pasti. Tapi alasan ini sedikit sebanyak menunjukkan, menggambarkan Mahathir memang seolah-olah dia tak tahu apa yang dia buat. Dia tak faham kah konsekuensi yang dia buat itu. Walaupun alasan itu menuding jari kepada orang lain, walaupun alasan itu mungkin untuk melepaskan diri dia sendiri daripada bersalah, tapi dia kena faham. Mahathir kena faham bahawa dia Perdana Menteri.
keputusan dia itu muktamad. Tanda tangan dia lah yang paling besar. Arahan dia yang paling kuasa. Walau bubui manapun orang bagi nasihat kah, orang bagi pendapat kah, tapi akhirnya keputusan di tangan Perdana Menteri. Hebat manapun pandangan itu, kalau Perdana Menteri tak mau dan dia sedar tindakan itu bakal merugikan negara Malaysia, bakal hilang kedaulatan negara Malaysia, dia kena sedar perkara itu bukan untuk tuding jari kepada orang. Ini kan pula hanya seorang pegawai yang dituding jari. Menurut laporan daripada BH Online hari ini, pada Oktober 2021, Dr. Mahathir mempertahan tindakannya menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih pada tahun 2018 itu, kerana menurut dia ia dibuat atas nasihat pegawai. Pegawai bukan menteri. Ini pegawai bukan menteri, bukan juga sultan kah, agung kah, bukan. Jauh sekali. Ini seorang pegawai sahaja, bukan kita nak rendah-rendahkan pegawai, tidak. Tetapi sepatutnya yang paling penting, beliau Perdana Menteri harus mendapat perkenan daripada sultan, agung, peguam negara. Apa yang terjadi waktu itu? Menurut Apandi, yang baru saja disahkan sebentar tadi, Apandi berkata dia sahkan bahawa Mahathir tidak merujuk kepada dia. Yang paling teruk lagi, dia diberikan cuti paksa menurut Apandi. Cuti paksa, garden leave, selama berapa hari? Dia kata 30 hari kot. 30 hari. Dan waktu itulah semuanya berlaku, termasuklah Apandi digugurkan daripada jawatan. Jadi bukan alasan yang baik untuk menyatakan bahawa dia buat keputusan itu kerana nasihat pegawai yang dilantik oleh Muhammad Apandi selaku peguam negara. Dia tidak boleh buat keputusan hanya berdasarkan kepada nasihat pegawai. Akhirnya keputusan bukan kepada pegawai. Tanda tangan pegawai tak besar mana pun keputusan kuasa dia. Tanda tangan Mahathir, arahan Mahathir, dan keputusan daripada Mahathir yang dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang sekarang, Menteri Undang-Undang sekarang Azalina Osman. Beliau berkata peguam negara diberi cuti 4 hari, iaitu garden leave, dipaksa cuti. Tidak ada siapa yang tahu. Kemudian keputusan dibuat sembunyi-sembunyi. Tahu tak apa itu sembunyi-sembunyi? Maknanya memang tak ikut lunas undang-undang kot. Mungkin sembunyi-sembunyi, perkataan sembunyi-sembunyi ini memang besar maksud dia, mendalam maksud dia. Seolah-olah ada sesuatu yang tak beres, terpaksa buat sembunyi-sembunyi. Kalau benda ni betul, benda ni sah, benda ni menguntungkan negara Malaysia, patutlah harus bukan sembunyi-sembunyi, malah diberitahu. Dan paling seronok lagi, tidak seorang pun yang menggembar-gemburkan isu ini yang mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan, kata Azalina. Kenapa agaknya? Mungkinkah kerana takut akan terjadi Anwar 2.0? Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah lawan Mahathir. Setelah dia lawan Mahathir, apa yang terjadi kepada dia? Semua orang tahulah. Semua orang tahulah apa yang jadi dekat Perdana Menteri kita ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa tidak digembar-gemburkan? Ini kehilangan kedaulatan negara. Sekarang ada masalah akan timbul pastinya. Selepas ini yang kita risau adalah beberapa perkara lagi yang boleh terkait dengan keputusan yang Mahathir buat ini. Terutamanya
tentang dua lagi yang sedang kita fight sekarang ini, yang terkait dengan kedaulatan negara juga, yaitu berkaitan dengan kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah, dan Tubir Selatan. Mungkin ramai yang tidak tahu, Batu Putih ini sebenarnya hampir sangat dekat dengan Malaysia dibandingkan dengan Singapura. Tapi Singapura yang dapat. Sebab itu negara Malaysia membuat rayuan. Negara Malaysia buat rayuan, tapi menurut apa yang dilaporkan oleh BH online ini, bharian.com.my ini, bertarik hari ini 3 April 2024. Tajuk dia, Apandi sahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Menurut laporan ini, pada ketika itu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dan ketika itulah kerajaan menarik balik permohonan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ untuk menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman di Dewan Negara adalah benar. Sampai dia kata apa yang didedahkan adalah benar. Saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja, kata Apandi. Kemudian dia kata, saya peguam negara ketika itu, tetapi Dr. Mahathir buat keputusan. Jadi maksudnya Dr. Mahathir lah yang buat keputusan. Kalau betul Apandi cakap ni, dia kata saya peguam negara ketika itu, tapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Jadi sebenarnya kalau ikut kepada kata Apandi ini, keputusan itu bukan terletak kepada pegawai tapi keputusan itu terletak pada Mahathir. Nanti Mahathir jawablah. Ini akan melibatkan turun-temurun negara Malaysia, kedaulatan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita yang paling hangat sekarang ni ya, berkenaan dengan Pulau Batu Putih. Persoalannya, siapakah yang bertanggungjawab di dalam menggugurkan rayuan, menarik balik dan tidak membuat rayuan lagi untuk Pulau Batu Putih yang sepatutnya berpeluang untuk Malaysia dapat. Sampai Agung sekarang, yaitu Sultan Ibrahim, Baginda murka dengan keadaan itu, kerana tidak ada minta mana-mana nasihat. Menurut Baginda, tiba-tiba saja keputusan itu dibuat. Malah peguam negara pada waktu itu juga dikatakan tidak ditanya, tidak dirujuk untuk batalkan rayuan itu. Dan ini pengesahan daripada peguam negara pada ketika itu, Apandi. Apandi sendiri mengesahkan bahawa beliau tidak dirujuk di dalam pembatalan rayuan isu Batu Putih. Habislah. Sekali lagi, siapa yang bertanggungjawab pada kes ini? Dan mengingat semula kepada ucapan Sultan Ibrahim pada ketika itu, Baginda mahu supaya orang itu diambil tindakan. Kemudian Menteri Besar Johor juga mengatakan bahawa khianat negara ini perlu diambil tindakan tegas. Siapa dia? Kita tunggulah nanti siapa dia. RCI sudah dibuat. Manakala Azalina Osman Said juga turut memberikan kenyataan bahawa walaupun dia bekas Perdana Menteri, kalau dia tidak mau datang beri kerjasama untuk RCI, dia boleh dipenjara, ditangkap.
Jadi ini berita, Apandi sahkan tidak dirujuk, batal rayuan isu Batu Putih. Kenapa? Dikatakan juga peguam negara waktu itu diberi cuti pula tu, dicutikan. Bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali mengesahkan bahawa beliau tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ni kali ini disebut pula nama dia. Saya hanya kongsi saja. Tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika kerajaan mengambil keputusan untuk menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ yang menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun yang lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said, di Dewan Negara kemarin berhubung isu Batu Putih adalah benar. Habislah Mahathir kali ini. Beliau berkata apa yang didedahkan adalah benar. Saya tidak mau komen lebih, katanya. Tapi saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI. Beliau berkata, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Madrau Sarif. Katanya, saya peguam negara pada ketika itu. Tetapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, katanya, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Malah masa itu saya telah dipaksa Saya telah dipaksa untuk bercuti selama 30 hari oleh Ketua Setiausaha Negara pada masa itu. Tambahnya, semasa saya berada dalam garden leave itu, perkhidmatan saya ditamatkan sebelum tamat pun tempoh bercuti, katanya kepada BH semalam. Muhammad Apandi dilantik sebagai peguam negara pada 2015 bulan Julai, mengambil alih tugas daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail yang ditamatkan hikmat berkuat kuasa 27 Julai tahun yang sama atas sebab kesihatan. Hikmat Muhammad Apandi bagaimanapun ditamatkan kerajaan pada Jun 2018. Peguam negara baru menggantikan beliau ialah peguam yang terkemuka, yaitu Tan Sri Tommy Thomas, yang dicadangkan sendiri oleh Tun Mahathir, yaitu beliau menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Ini memang luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mengambil keputusan tanpa merujuk kepada yang sepatutnya. Peguam negara tidak dirujuk, malah dipaksa untuk bercuti. Kenapa ya? Sampai sekarang persoalan itu masih bermain di fikiran saya. Kenapa? Kenapa peguam negara dicutikan? Lepas itu tang-tang juga tup-tap tiba-tiba kita terkejut kerana digugurkan sudah. Kemarin Azalina ketika menggulung perbahasan di Dewan Negara menyatakan Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi itu adalah individu yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Kata menteri itu lagi, Zalina Osman lah, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian, tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuklah peguam negara yang telah dicutikan ketika itu. Beliau berkata peguam negara cuti 4 hari garden leave, dipaksa cuti, tidak ada siapa yang tahu. Keputusan dibuat secara sembunyi-sembunyi menyebabkan kita telah kehilangan Batu Putih yang dalam proses rayuan antarabangsa, dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan, kata Azalina. Beliau menambah perkara itu sudah pun disiasat oleh pasukan petugas SAS dan Dr. Mahathir dipanggil untuk memberi keterangan. Tetapi Mahathir tidak mau hadir, tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Katanya kini sudah ada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau boleh dipanggil.
Kalau dia tidak datang, tidak hadir, jika tidak hadir boleh ditangkap, kata Azalina. Kalau melibatkan hal-hal kedaulatan negara ini, bertegaslah. Sementara itu pegawai Tun Dr. Mahathir ketika dihubungi oleh BS semalam memaklumkan pada masa ini pejabat bekas Perdana Menteri berkenaan belum mempunyai reaksi berhubung perkara terbabit. Pada Oktober 2021, Mahathir mempertahankan tindakannya menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih pada 2018 kerana ia dibuat atas nasihat pegawai yang dilantik Muhammad Apandi selaku Peguam Negara pada ketika itu. Februari lalu yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan penubuhan RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Habislah Mahathir kali ini. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.